Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah, kita kembali bertemu dalam surat pelajaran study online seterusnya bersama Ustaz Hisham Abidin dalam study online pendidikan Islam. Semua okey ke? Okey ke? Jadi mungkin ada yang dah ikuti pelajaran sebelum ini. Mana-mana pelajaran, terutamanya mungkin ada yang baru saja lepas tengok tentang pelajaran ke-19 Kerajaan Umayyah. Jadi sambung untuk pelajaran seterusnya ini, pelajaran ke-20 Kerajaan Abbasiyah. Okey, itu tingkatan 4. Tapi sebelum tu mungkin ada yang dah pun belajar di sekolah, dah pun kenal dengan lebih lanjut dan dah mengetahui tentang Kerajaan Abbasiyah. Cuma mungkin bila tengok YouTube ni, kita nak kembali refresh balik, kita nak ulang balik dan kita nak ingat balik tentang Kerajaan Abbasiyah ini. Okey, tapi sebelum tu, apa khabar semua? Sihat belaka? Saya doakan agar sentiasa dalam keadaan yang ceria-ceria sentiasa. Okey, baik. Ada yang untuk makan lagi ke? Main sikit. Main sikit. Okey. Boleh lah, kita sambung. Okey, bismillah. Kita akan teruskan dengan pelajaran seterusnya tentang Kerajaan Abbasiyah, iaitu kita duduk dengan tertib dan tenang seperti biasa. Duduk atas kerusi, duduk dengan tenang dan tertib. Mungkin ada yang sedang duduk sila pun duduk dengan tenang tertib. Macam biasa lah, duduklah macam mana pun, yang penting selesa, insyaAllah. Okey, yang kedua, mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan insya-Allah kita terus dengan doa penerang hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa syur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siapkan peralatan semua, pen, pensel, kertas, buku teks, buku nota dan juga nota yang Ustaz berikan, Ustaz kongsikan juga boleh digunakan. Boleh download, boleh print dan kita boleh kongsi-kongsikan. Mungkin ada yang nak bagi kecil tulisan tu pun boleh, satu orang panggil apa? Satu layout tu boleh buat 3 kolom ataupun 3 kotak. Boleh buat nota sikit di tepi tu, senang sikit. Macam tu. Boleh nah. Jadi mungkin ada yang petang tadi kelas habis lewat, ada yang kelas tambahan, malam sambung lagi study online pula. Oh, tahniah, syabas. Terbaik lah. Terbaik lah. Tahniah, memang terbaik, cantik. Okey, kita sambung. Dan yang terakhir, ikhlaskan hati, ikhlaskan niat, dan kita fokus, kita belajar sama-sama untuk pelajaran seterusnya dalam bidang sirah. Pelajaran ke-20 Kerajaan Abbasiyah, muka surat 171 hingga 177. Jom kita masuk bersama untuk sejarah Kerajaan Abbasiyah. Asal penubuhan Kerajaan Abbasiyah ialah bersempena nama bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Selain daripada Abi Talib, Al-Abbas juga adalah bapa saudara Nabi, yang mana namanya diambil untuk Kerajaan Abbasiyah. Boleh dapat, cantik. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Okey, kemudian pengasasnya ialah Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Nah. Okey, seterusnya, tempoh pemerintahan memang lama. Abbasiyah ni memang lama, selama 524 tahun. Cukup hebat, cukup lama.
bermula dari tahun 132 Hijri hingga tahun 656 Hijri. Ingat tahunnya berapa? 132 hingga 656. Berapa tahun? 524 tahun. Masya Allah, cukup lama. Okey. Kemudian keluasan kerajaan. Memang dah lama, memang besar lah jajahan takluk kerajaan Abbasiyah, meliputi sebahagian besar benua Afrika, Asia dan Eropah. Kemudian bilangan khalifah. Tadi ni untuk tajuk sebelum ni, kerajaan Umayyah, berapa orang khalifah yang memerintah? Ingat lagi tak? 14 orang. Tapi bila masuk dalam kerajaan Abbasiyah, berapa orang khalifah yang memerintah? 37 orang. 37 orang. Okey, tadi kita dah sembang ataupun kita dah bicara tentang bilangan khalifah yang memerintah kerajaan Umayyah. Sekarang kita masuk kepada khalifah yang terkenal semasa pemerintahan kerajaan Umayyah. Yang pertama, Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Kemudian Abu Ja'far Abdullah Muhammad bin Ali Al-Mansur. Yang ketiga, Harun Ar-Rashid bin Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur Al-Abbasi. Kemudian Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rashid bin Muhammad Al-Mahdi. 4 orang khalifah yang akan kita kenal dengan lebih lanjut selepas ini. Kemudian kita kenal khalifah yang pertama, khalifah yang mengasaskan kerajaan Umayyah ini ialah Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Kena ingat, Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Cantik. Khalifah terakhir, khalifah yang ke berapa? 37, iaitulah Abu Ismail Muhammad Al-Mustaqsim bin Harun Ar-Rashid. Abu Ismail Muhammad bin Al-Mustaqsim bin Harun Ar-Rashid. Sebutan tu kita kena bagi jelas. Macam tu cerita dia. Okey. Seterusnya, pusat pemerintahan. Kalau masa kerajaan Umayyah, pemerintahan mereka di mana? Damsyik, Syria. Tapi kalau pemerintahan kerajaan Umayyah di mana? Baghdad di Iraq. Baghdad di Iraq, insya-Allah. Okey, kita masuk ke khalifah kerajaan Abbasiyah yang terkenal. Yang pertama, tak lain tak bukan Abu Al-Abbas bin Muhammad bin Ali As-Saffah, yang mana merupakan khalifah pertama yang memerintah selama 4 tahun 9 bulan, bermula dari 41 Hijri hingga 60 Hijri. Apa sumbangan Abu Al-Abbas ini? Khalifah Abu Al-Abbas yang pertama, mengasaskan kerajaan Abbasiyah. Yang kedua, mengembalikan keamanan dengan mematahkan serangan luar seperti dari Parsi dan Byzantine. Byzantine, Parsi adalah sebuah kuasa yang cukup hebat, yang mana bila mereka serang, Abu Al-Abbas inilah khalifah yang membawa kepada orang panggil apa? Dapat mematahkan, bawa balik keamanan daripada serangan luar. Kemudian Abu Al-Abbas juga menstabilkan keamanan dalam negara dengan mematahkan pemberontakan oleh golongan Syiah dan Khawarij. Syiah dan Khawarij dari dulu, dari zaman Umayyah sampai ke bawah ke zaman Abbasiyah, mereka ni tak habis-habis dengan nak memberontak saja. Itulah sikap mereka, Syiah dan Khawarij. Mereka suka memberontak, orang tak kena, orang ni tak kena, mereka saja yang kena. Padahal mereka pun tak kena. Mereka duk berontak, duk mengacau, buat kacau. Jadi bila jadi macam ni, Abu Al-Abbas pemerintah di waktu itu telah mengambil tindakan yang cukup hebat dengan mematahkan serangan dan pemberontakan golongan Syiah dan Khawarij. Kemudian Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali Al-Mansur, khalifah yang kedua selepas khalifah Abu Al-Abbas tadi ini, iaitu memerintah selama 22 tahun, bermula 136 Hijri hingga 158 Hijri. Apa sumbangan beliau? Yang pertama, memindahkan pusat pentadbiran dari Damsyik ke Baghdad. Asalnya mereka memerintah di Damsyik, kemudian mereka bawa tukar pusat pemerintahan itu di Baghdad, Iraq. Menaikkan taraf, sistem cukai, membina sistem pengairan dan saliran, membina Masjid Asy-Syarqiyah. Ada satu masjid yang nama Asy-Syarqiyah sebagai pusat aktiviti dakwah,
membina hospital di Baghdad, Iraq, memperkukuh kekuasaan terhadap wilayah Byzantine, yang mana wilayah tersebut satu masa membuat serangan kepada kerajaan Abbasiyah, kemudian dapat ditakluk kerajaan Byzantine dan memperkukuhkan kekuasaan di wilayah tersebut pada zaman siapa? Abu Ja'far Abdullah, Khalifah Abu Ja'far Abdullah, khalifah yang kedua. Kemudian khalifah yang kelima pula kita nak kenal, iaitu Harun Ar-Rasyid. Selalulah kita dengar tentang nama Khalifah Harun Ar-Rasyid. Yang ini nama penuh beliau Harun Ar-Rasyid bin Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur Al-Abbasi. Khalifah yang kelima memerintah selama 23 tahun, bermula dari tahun 170 Hijri hingga 192 Hijri. Apa sumbangan beliau, sumbangan pemerintah ataupun Khalifah Harun Ar-Rasyid ialah yang pertama, memperkemas sistem percukaian Islam berpandukan kitab Al-Khuruj. Kitab Al-Khuruj ialah kitab cukai, kitab percukaian. Maka bila Khalifah Harun Ar-Rasyid mengambil kitab Al-Khuruj sebagai rujukan utama, maka sistem percakaian Islam pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid lebih kemas dan sistematik. Yang kedua, mewujudkan jawatan Ketua Hakim Negara. Ketua Hakim Negara iaitu Qadi Al-Qudah. Dipanggil Qadi Al-Qudah, Ketua Hakim Negara pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid juga membina satu sumbangan yang cukup besar kepada dunia Islam itu sendiri, iaitu membina Baitul Hikmah, yakni perpustakaan yang cukup agung, yang cukup besar, yang memberikan faedah, memberikan manfaat sehingga kini, sampailah ke saat ini masih lagi digunakan dan juga masih lagi memberikan manfaat kepada dunia Islam itu sendiri. Menjadikan Baghdad sebagai pusat tumpuan perdagangan, keilmuan dan kebudayaan, membina kemudahan awam seperti farmasi dan pusat pengajian. Dan Khalifah Harun Ar-Rasyid juga menubuhkan Majlis Al-Munazirah sebagai pusat penyelidikan ilmu agama. Maksudnya Khalifah Harun Ar-Rasyid ni lebih menumpukan kepada pendidikan, lebih menumpukan kepada keilmuan di samping perdagangan dan kebudayaan. Itu cerita dia. Kemudian kita tengok pula pada zaman pemerintahan khalifah yang seterusnya, khalifah ketujuh, iaitu siapa dia? Abu Ja'far Abdullah Al-Mu'min bin Harun Ar-Rasyid, anak kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, yakni Abu Ja'far Abdullah Al-Mu'min, memerintah pada tahun 198 Hijri hingga 218 Hijri selama berapa tahun? 20 tahun. Lama, 20 tahun. Sumbangan beliau mempergiat usaha menterjemah karya daripada bahasa asing seperti Yunani dan Rom ke dalam bahasa Arab. Kitab-kitab, buku-buku penyelidikan daripada bahasa asing seperti Yunani dan Rom diterjemahkan, ditranslate ke dalam bahasa Arab untuk lebih memudahkan scholar ataupun cendekiawan Islam dalam membuat penyelidikan dan juga memberikan sumbangan kepada dunia Islam sendiri. Menjadikan Baitul Hikmah, iaitu pustakaan tadi, sebagai pusat penterjemahan negara, membina Balai Cerap pada zaman Abu Ja'far Abdullah sebagai pusat penyelidikan ilmu dan menyediakan beasiswa kepada pelajar-pelajar yang cemerlang pada zaman siapa? Khalifah Abu Ja'far Abdullah Al-Mu'min. Okey, inilah Baitul Hikmah. Cuba tengok dalam gambar tu, Baitul Hikmah cukup besar, cukup hebat. Pustakaan terulung yang menempatkan terjemahan pelbagai karya asing seperti bahasa Yunani, Parsi, Cina dan India ke dalam bahasa Arab. Itulah tempat dinamakan Baitul Hikmah. Okey, kita masuk ke faktor kegemilangan dan kemerosotan kerajaan Abbasiyah. Yang pertama, kita tengok dulu kegemilangan zaman Abbasiyah yang pertama. Okey, di sudut agama, kerajaan Abbasiyah menggalakkan khalifah yang memberikan peruntukan khas, galakan daripada khalifah yang memberikan peruntukan khas
melalui Baitul Mal untuk para ulama menjalankan aktiviti dakwah. Maknanya khalifah ni bagi sumbangan ataupun bagi peruntukan khas melalui Baitul Mal untuk para ulama membuat aktiviti dakwah. Cukup hebat. Semangat jihad yang tinggi dalam menguasai pelbagai ilmu, bidang ilmu seperti ilmu bahasa, sains, kejuruteraan dan perubatan berjaya memartabatkan tamadun Islam. Peranan institusi pendidikan seperti masjid dan istana khalifah sebagai pusat pengajian ilmu Islam dan penyebaran dakwah. Di sudut agama, khalifah pada zaman kerajaan Abbasiyah ini menggunakan masjid dan juga istana sebagai pusat pengajian ilmu. Baik, cantik. Dari sudut politik, khalifah pada zaman Abbasiyah, kerajaan Abbasiyah bijaksana seperti Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur menjadikan Baghdad sebagai pusat pentadbiran negara. Yang pertama. Yang kedua, sudut politik, pemberontakan dan perbalahan daripada golongan Syiah di Baghdad dan golongan utara dan selatan Syria berjaya dihapuskan. Mereka inilah yang selalu buat kacau dalam negara, memberontakan dan memecah belahkan masyarakat. Maka kerajaan Abbasiyah melalui khalifahnya yang hebat dapat menghapuskan golongan Syiah dan juga golongan utara selatan Syria yang membuat pemberontakan. Kestabilan politik kerajaan Abbasiyah mendorong khalifah memajukan negara. Di sudut seterusnya, sudut ekonomi, kedudukan Baghdad di tengah-tengah laluan perdagangan dari timur dan barat menjadikannya sebagai pusat tumpuan aktiviti perdagangan. Baghdad dia di tengah-tengah macam tadi, Damsyik di tengah-tengah tempat taklukan sahaja. Tapi bila Baghdad, kalau kita tengok dalam peta ataupun tengok dalam map dunia, Baghdad duduk di tengah-tengah laluan perdagangan dari timur dan barat. Timur, barat, duduk di tengah-tengah Baghdad tu. Maknanya orang naik berdagang, lalu kapal apa semua, berhenti dulu di tengah-tengah di Baghdad. Menjadikannya sebagai pusat tumpuan aktiviti perdagangan. Sektor pertanian dan perdagangan berjaya mendominasi pasaran antarabangsa kerana berupaya memenuhi permintaan pasaran semasa. Inisiatif khalifah membina empangan pada zaman ni cukup hebat dah, cukup moden dah. Pusat-pusat perniagaan dan rumah api sebagai prasarana pertanian dan perdagangan. Waktu tu dah ada empangan, ada dah pusat perniagaan, rumah api untuk perniagaan dan perdagangan. Cukup hebat. Dan yang keempat, sumber dan pengurusan Baitul Mal yang sistematik menyebabkan kerajaan dapat menyediakan prasarana dan peluang pekerjaan untuk rakyat. Ekonomi mereka urus dengan baik sampai boleh bagi pekerjaan kepada rakyat terbaik. Seterusnya, dari sudut kecemerlangan, di sudut sosial, layanan yang adil daripada khalifah dengan menghapuskan penindasan dan perhambaan. Waktu tersebut dah tak ada penindasan, tak ada perhambaan. Jadi sebab apa? Khalifah ini adil. Khalifah ini memberikan layanan yang sama rata. Dan juga kebebasan mengamalkan agama, mewujudkan suasana harmoni dalam kalangan masyarakat. Waktu tu pun dah ada berbilang-bilang agama dah. Ada yang mengamalkan agama gini selain daripada Islam, maka mereka ni bebas amalkan. Macam kita majmuk, banyak agama, banyak bangsa, tapi semua boleh amalkan tanpa ada persengketaan. Jadi semua boleh hidup dalam harmoni. Orang bukan Islam, khususnya orang Parsi, diberikan peluang memegang jabatan utama dalam pentadbiran negara seperti jawatan Perdana Menteri. Ini sosial. Kemudian faktor kegemilangan ketenteraan. Strategi peperangan yang mantap seperti strategi Al-Qaradis telah berjaya mengalahkan serangan musuh. Inovasi peralatan peperangan yang moden dan canggih ketika itu seperti manjanik. Tu manjanik macam gamak di bawah ni. Peperangan tu kalau kita tengok dalam filem barat kan, dia guna hok lama-lama tu kan, itu namanya manjanik. Dabbabah hok tajam tu, macam tolak kena tajam tu, matilah musuh. Kemudian barut ni Ustaz search, dia macam pistol. Dia guna peluru macam peluru biji besi dalam tu kecil tu, barut nama dia. Itu peralatan moden yang digunakan ketenteraan pada zaman Abbasiyah.
Dasar nombor 3. Keprihatinan pemimpin menjaga kebajikan tentera diutamakan melalui pemberian gaji dan bonus. Waktu ni dah dapat gaji dan bonus dah kepada anggota tentera. Kemudian yang keempat, dasar keterbukaan keanggotaan tentera kepada orang bukan Arab seperti Parsi dan Turki berjaya mengukuhkan kekuatan pasukan. Maknanya orang bukan Arab juga seperti Parsi dan Turki boleh join jadi tentera. Maka lebih kuatlah, lebih terbuka untuk pasukan tentera Abbasiyah. Dari sudut pendidikan, aktiviti percambahan bahasa asing ke dalam bahasa Arab menggalakkan penguasaan dan kemahiran pelbagai disiplin ilmu. Mereka ni suka nak menterjemahkan bahasa daripada bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Jadi banyaklah disiplin ilmu yang ada. Perkembangan pelbagai bidang ilmu berjaya melahirkan ramai sarjana seperti Ibnu Sina zaman Abbasiyah, Jabir Al-Hayyan zaman Abbasiyah, dan Al-Idrisi juga pada zaman kerajaan Abbasiyah. Galakan khalifah seperti Al-Ma'mun dengan memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar cemerlang, kemudahan institusi pendidikan seperti masjid, istana khalifah, pustakaan dan pusat pengajian yang berperanan sebagai pusat perkembangan ilmu. Di sudut pendidikan, alhamdulillah kita dah selesai untuk faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah. Sekarang kita masuk kepada sampailah waktunya, sampailah masanya berlaku kemerosotan dalam kerajaan Abbasiyah. Jom kita lihat bersama apakah faktor, apakah punca yang menyebabkan kerajaan Abbasiyah ini telah pun mencapai ataupun telah pun mengalami zaman kemerosotan. Yang pertama, di sudut politik, campur tangan pegawai berbangsa asing terutamanya pada bangsa Parsi dan Turki dan pemerintahan menjadikan politik ini semakin kucar kacir. Perebutan kuasa antara khalifah seperti Al-Muntasar dan juga Al-Mu'taz menyebabkan institusi khalifah menjadi semakin lemah dan perpecahan beberapa wilayah menjadi sehingga memberi peluang kepada pembentukan kerajaan kecil seperti Saljuk dan juga Buwai. Bila dah lemah kerajaan yang asalnya besar, kerajaan asalnya luas, tapi bila lemah, mereka terpaksa mengecilkan jajahan takluk yang menjadikan ada wilayah-wilayah kecil. Bila wilayah kecil ini mereka nak minta merdeka, nak keluar daripada jajahan takluk Abbasiyah, maka mereka pembuatlah kerajaan sendiri. Makin kecil, maka makin lemahlah kerajaan Abbasiyah. Itu punca dia. Okey, itu sudut politik. Kemudian di sudut sosial, kebajikan rakyat terabai akibat kelemahan pemerintahan pentadbiran khalifah. Sayang bila dah semakin orang kata apa, berebut kuasa, bila dah politik tak stabil, maka rakyat pun terabai, maka rakyat pun dah ada kemiskinan. Allah sayang pemberontakan dalam kalangan puak Syiah masih lagi ada. Syiah dengan Khawarij masih lagi duk buat kacau, menyebabkan ketenteraman awam terganggu. Ini sosial. Kemudian Abbasiyah juga mengalami kemerosotan pada ekonomi. Rusuhan dan pemberontakan sering berlaku, menyebabkan pedagang luar tidak mendatang, tak masuk ke Baghdad. Hal ini menyebabkan dana Baitul Mal merosot. Inilah bila selalu buat kacau, bila selalu buat pemberontakan, maka kesan tu akan dapat kepada ekonomi. Orang luar tak main dah nak main berdagang, takut kan. Macam kita negara, kalau negara kita tak aman, tak harmoni, pelabur-pelabur dia tak akan main dah, dia tak berani dah nak melabur di sini. Sebab politik tak stabil, rakyatnya hidup tak tentu arah, maka menyebabkan ekonomi akan terjejas, habis rosak, habis pemerintahan. Sektor pertanian merosot kerana sistem pengairan tidak dapat dibaiki. Ekoran masalah kewangan, dah tak ada duit, pengairan rosak, duit tak ada, tak boleh nak perbaik, maka pertanian juga merosot, habis tanaman-tanaman dan sebagainya. Ketenteraan, pertahanan ketenteraan yang lemah memudahkan serangan daripada pihak musuh seperti orang Georgia dan juga Armenia. Georgia dan Armenia adalah satu kerajaan yang juga sering membuat serangan kepada kerajaan Abbasiyah. Okey. Serangan daripada golongan tentera Mongol, Hulagu Khan telah meruntuhkan kekuatan kerajaan Abbasiyah. Okey. Dan tadi ni kita dah belajar lah, macam tadilah, macam kerajaan Umayyah, banyak benda yang perlu dan juga
dapat kita pelajari, dapat kita ketahui daripada kerajaan yang cukup hebat, kerajaan Islam yang mana contoh boleh dijadikan contoh teladan kepada kita, umat masa kini. Jadi iktibar yang boleh kita ambil daripada kerajaan Abbasiyah sebagai umat Islam, yang pertama, kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa untuk menerajui kepimpinan supaya urusan pentadbiran berjalan lancar. Kalau kita pilih pemimpin yang tak ada basic agama, contoh yang tak mau nak jadikan agama Islam sebagai rujukan nombor satu, tak mau ikut hukum Allah, macam mana kita nak melantik beliau ataupun mereka ini sebagai pemimpin yang berwibawa? Sebab tu bila kita nak lantik pemimpin, kita tengok akhlak peribadi, kita tengok latar belakang. InsyaAllah bila mereka orang kata apa, tip top dalam agama, InsyaAllah pentadbiran mereka juga akan baik, InsyaAllah. Yang kedua, kita hendaklah mencontohi dan mempraktikkan ciri-ciri kepimpinan Islam agar pentadbiran dalam pentadbiran agar menjadi contoh ikutan terbaik. Bila dah ada ilmu kepimpinan, maka kita dilantik. Bila kita dah dilantik, maka amalkanlah ilmu yang kita belajar dalam kepimpinan. Macam tu, ikut Nabi. Macam mana kita belajar ikut Nabi, itulah yang kita praktikkan. Yang ketiga, hendaklah memanfaatkan sumber yang ada dengan bijak agar mampu bersaing di peringkat global. Ada sumber pertanian, ada sumber teknologi, kan, keilmuan, gunakan semua untuk kita dapatkan manfaat dan kebaikan di peringkat antarabangsa, peringkat global. Kita boleh, orang Islam boleh. Sebab kebanyakan cendekiawan yang memonopoli ataupun orang kata apa, orang awal, insan terawal dalam menyelusuri ilmu ini adalah di kalangan orang Islam itu sendiri. Maka tak mustahil kita juga akan kembali gemilang di satu masa nanti. Gitu sekata dia. Okay, yang keempat, kita hendaklah memiliki perasaan cinta akan negara dengan meningkatkan amalan patriotism dalam diri. Okay, memiliki perasaan patriotik cintakan akan negara. Kita memang dah diterapkan dalam minda dan juga diri kita, cintakan negara. Kita telah mengadakan perpaduan antara kaum agar keharmonian terpelihara. Dan yang keenam, kita hendaklah memperbanyakkan penerakaan ilmu agar kegemilangan tamadun Islam terus terjamin, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, selesai untuk tajuk kita pada hari ini, Kerajaan Abbasiyah, pelajaran yang ke-20. Syukur Alhamdulillah. Untuk tajuk sirah ini tinggal satu lagi tajuk, iaitu pelajaran yang ke-21 kalau tak salah Ustaz. InsyaAllah kita akan berhabis ataupun kita akan sama-sama belajar untuk tajuk seterusnya. Jadi untuk tajuk ini mungkin ada yang memerlukan rujukan lebih. Bolehlah rujuk dalam kitab-kitab, dalam buku, kan, barulah ataupun lebih mudah sekarang semuanya di hujung jari. Kita tengok dalam Google, kita tengok dalam YouTube, banyak dah sumber-sumber yang boleh kita dapat tentang kerajaan Abbasiyah terutamanya. Lebih maklumat lanjut boleh hubungi ustaz-ustaz di sekolah lah. Macam tu. Ataupun mungkin ada yang nak bertanya ataupun nak berikan pendapat, jangan lupa komen di bawah. Dah komen, like, share dan subscribe. InsyaAllah subscribe itu gratis guys. Free je. Tekan bila abang semangat kat Ustaz, insyaAllah. Semangat untuk memberikan kebaikan, insyaAllah. Tak ada apa, bukan untuk kita aja, untuk semua. InsyaAllah pahala tu minta kita bagi mengalir, bagi semua dapat, insyaAllah. Moga-moga bermanfaat untuk semuanya. Jadi saya rasa sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini, pelajaran 20 Kerajaan Abbasiyah. Kita jumpa lagi dalam pelajaran seterusnya dalam study online pendidikan Islam bersama Ustaz Roy Hisham bin Abidin. Sekali itu saja, minta ampun anda ada kekurangan kesilapan sepanjang perkongsian kita pada kali ini. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.